Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Soleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW bagi tahun 1442 Hijrah. Majlis berlangsung pagi tadi di Royal Berkshire, Jerudong. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Halih Wal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1442 Hijrah, penasihat-penasihat bersama dan pengerusi-pengerusi bersama serta ahli-ahli jawatan kuasa kerja yang lain. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bulkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bulkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Ambassador at Large di Kementerian Halih Wal Luar Negeri. Majlis bermula dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Ahzab oleh Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marzuki, Johan Qari'ah Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 2020. Datin Dr. Dayang Hajah Nurhira binti Haji Nur Kasih, Pemangku Penolong Rais, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB, selaku pengerusi bersama jawatan kuasa kerja majlis, dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh mengenai tema sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW tahun ini, membangun dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Antara lain, tema ini membawa maksud bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia dan menjadi dasar yang kukuh untuk kita ikuti dalam kita berusaha membangun kehidupan ke arah kecemerlangan dunia dan akhirat. Majlis diserikan dengan persembahan dikir marhaban dan syukralakum yang dipimpin oleh Gabungan Pegawai dan Kaki Tangan Kementerian Pembangunan, Kementerian Halih Wal Ugama dan ahli-ahli Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Dr. Dayang Hajah Ani Haryani binti Haji Abdul Rahman, Pengarah Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, dalam syarahan khasnya antara lain menyentuh mengenai hikmah di sebalik kejadian pandemik COVID-19 yang melanda dunia ketika ini. Menurutnya, pelaksanaan langkah-langkah penjarakan sosial yang dilakukan oleh negara Brunei Darussalam ketika ini adalah bertepatan dengan suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdepan dengan satu wabak. Bila berdepan dengan keadaan seperti ini, di mana semua pergerakan kita ni dikawal, kebebasan kita ni disekat, kita ni sepatutnya mesti bersabar. Kita ni perlu ingat, virus ini pun makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tetapi pada masa yang sama, kita ni juga mesti berusaha supaya kita ni tidak dijangkiti dan wabak tidak merebak. Saya pernah mendengar cerita mengenai Sayyidatina Aisyah yang bertanya kepada Rasulullah mengenai wabak taun. Kata Rasulullah, ia azab Allah yang diutuskan kepada sesiapa yang dikehendakinya dan Allah menjadikannya rahmat kepada orang yang beriman. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah juga pernah mengajar,
Apabila kamu mendengar ada wabak di suatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar lari daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun COVID-19 adalah daripada Allah, kita ni mesti berusaha untuk mencegahnya dan jika dijangkiti, hendaklah berikhtiar untuk sembuh. Kita ni semua mempunyai tanggungjawab kepada diri kita ni sendiri untuk kesihatan dan keselamatan kita ni dan juga tanggungjawab sosial supaya wabak ini tidak terus menular. Di samping itu, kita ni teruskan doa, mudah-mudahan kita ni akan sentiasa terlindung dari apa jua bahaya dan bencana termasuk COVID-19 ini. Mungkin ada hikmah di sebalik kejadian yang kita ni lalui ini. Semoga ia dapat meningkatkan kesabaran dan keimanan kita ni. Doa selamat dibacakan oleh Dayangku Nur Hayati binti Pengiran Haji Kashran, penguasa dakwah dan tabligh Pusat Dakwah Islamia. وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Majlis Perhimpunan Khas Wanita pada tahun ini adalah bagi kali yang ke-27 sejak mula diadakan pada tahun 1995. Tahun ini, majlis diselenggarakan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Kementerian Pembangunan dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Satu kes aktif jangkitan COVID-19 sedang menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baharu dicatat hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 144 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 7 kes. 314 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 7,668 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 242 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 70,215 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. 3 daripada 120 buah premis perniagaan yang diperiksa didapati tidak mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan dan dikenakan denda kompaun semasa operasi Merati yang dilaksanakan oleh unit penguatkuasaan kesihatan Kementerian Kesihatan di seluruh negara. Keseluruhan denda kompaun semasa operasi yang diadakan pada 26 Oktober hingga 1 November lalu itu berjumlah RM1,000. Antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan ialah tidak memakai sungkup muka bagi pengendali dan penyedia makanan dan kaki tangan di premis-premis tukang gunting rambut serta establishmen kecantikan dan kesihatan dan tiada pemeriksaan suhu badan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengingatkan orang ramai terutama para pengurus dan kaki tangan premis-premis perniagaan untuk mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya, terutama dalam memastikan pengendali, penyelia makanan dan kaki tangan mereka memakai sungkup muka serta perlu melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan membudayakan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 di premis perniagaan masing-masing. Bagi maklumat terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.my
www.gov.bn atau kunjungi laman sosial di Facebook dan Instagram. Manakala bagi sebarang aduan atau laporan mengenai premis-premis perniagaan yang tidak mengikuti arahan-arahan yang dikeluarkan, email ke health.enforcement@moh.gov.bn atau hubungi talian Darussalam 123. Mangsa kebakaran di Jalan Kecil Kenapol, Kampung Labi, daerah Belain menerima bantuan kewangan melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ikuti perinciannya selepas petikan titah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi yang agung yang menjadi lambang kepada kesempurnaan Islam. Bukan sahaja cemerlang dari segi ibadat, sahsiah serta akhlak, malah turut terserlah dari sudut kebijaksanaan dalam berpolitik dan pemerintahan. Perkara itu antara intipati ceramah khas semasa majlis dikir dan ceramah khas sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjuran Kementerian Tenaga, jabatan dan badan-badan berkanun di bawahnya. Majlis berlangsung petang tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga. Majlis dimulakan dengan dikir Syarafil Anam oleh pasukan dikir terdiri daripada para pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan. Dalam ceramah khas bertajuk Rasulullah sebagai role model yang sempurna, Awang Aman Rashidi bin Haji Ansanawi, Dai Bertauliah dari Pusat Pembelajaran Nadi Quraning, juga menjelaskan seluruh umat Islam di dunia ini bertuah kerana dikurniakan seorang Rasul yang memiliki cinta agung dan sejati serta memberi contoh teladan dalam pelbagai aspek kehidupan. Juga hadir Setiausaha Tetap dan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga. Nasib mangsa kebakaran baru-baru ini di Jalan Kecil Kenapol, Kampung Labi, daerah Belain mendapat perhatian Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ketua Keluarga Awang Haji Suzaini bin Abdullah diberikan bantuan kewangan melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bantuan diadakan pagi tadi di Bilik Rawatan Kebakaran Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Bantuan diserahkan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kebakaran yang berlaku pada 27 Oktober lalu menyebabkan mangsa dan anaknya mengalami kecederaan melecur pada bahagian muka dan belakang badan. Mangsa dan anaknya dikejarkan ke Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha dan ketika ini masih menerima rawatan. Nilai-nilai istimewa Majlis Ketua-Ketua Hakim ASEAN CACJ terletak pada komitmen dan usaha-usaha kukuh negara anggota ASEAN. Berucam pada mesyuarat Majlis Ketua-Ketua Hakim ASEAN kali ke-8 yang diadakan secara maya, Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong, Ketua Hakim Mahkamah Besar, menekankan bahawa meningkatkan kerjasama dapat mendatangkan manfaat dalam mewujudkan semula perdagangan dan pelaburan. Menurut Ketua Hakim Mahkamah Besar, meskipun dalam pandemik COVID-19, CACJ dan ASEAN secara keseluruhannya berdaya tahan dan berupaya meneruskan kerjanya secara meluas tanpa gangguan. Jelas Yang Amat Arif lagi, ini menggambarkan hubungan erat antara negara-negara ahli dan menunjukkan komitmen dan perpaduan dalam kerjasama serantau. Yang Amat Arif juga berkata dalam dunia pasca COVID-19, semua pihak perlu terus bekerja sama bagi membina rangkaian kehakiman yang lebih kukuh dan mengeratkan lagi hubungan demi memastikan pemulihan yang mantap dan mampan untuk semua.
Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Amat Arif Nguyen Ho Bin, Ketua Hakim Mahkamah Besar Republik Sosialis Rakyat Vietnam dan disertai oleh ketua-ketua hakim dari Badan Kehakiman Negara-Negara ASEAN. Majlis Ketua Hakim ASEAN CACJ menjadi forum untuk ketua-ketua hakim untuk berbincang dan bertukar pandangan tentang isu-isu bersama yang dihadapi oleh Badan Kehakiman ASEAN. Ia merupakan landasan untuk mengembangkan hubungan erat dan kesefahaman dua hala dalam kalangan kehakiman ASEAN. CACJ juga memudah cara kerjasama kehakiman serta kolaborasi untuk meningkatkan lagi perkembangan ekonomi dan pembangunan dalam ASEAN. Dalam ucapannya, Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong juga mencadangkan beberapa usaha untuk CACJ maju ke hadapan, iaitu untuk menimbangkan kewujudan perundangan dan atau kerjasama kehakiman yang dibentuk sebagai bahagian dari Pelan ASEAN Plus 3 Cooperation Work untuk tahun 2023. Di samping memajukan kerjasama di bahagian utama dan strategik bersama dengan negara-negara ASEAN Plus 3 iaitu China, Jepun dan Korea Selatan. Menimbangkan untuk mengembangkan rangkuman maklumat yang didapati dalam portal kehakiman ASEAN untuk melibatkan isu-isu rentas sempadan seperti hal ehwal kekeluargaan dan proses-proses sivil demi untuk mempromosikan kemudahan akses pada keadilan dan untuk menggalakkan usahasama yang lebih luas dalam perkongsian maklumat dan pengetahuan dalam setiap tindak balas kehakiman ASEAN pada pandemik COVID-19 bagi membina kesefahaman bersama tentang suasana dunia dan sistem kehakiman pasca pandemik. Majlis Ketua Hakim ASEAN mengeluarkan deklarasi bersama yang diterima pakai oleh ketua-ketua hakim dan ketua delegasi boleh didapati dalam portal kehakiman ASEAN CACJ. Juga hadir Yang Arif Haji Abdullah Sofri bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar. Bengkel Asas Bahasa Isyarat Sempena Hari Antarabangsa Warga Emas Anjuran Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persatuan Orang Kurang Pendengaran OKP berakhir petang tadi dengan penyampaian sijil kepada para peserta. Majlis diadakan di Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Sijil-sijil disampaikan oleh Pengiran Siti Rahmah binti Pengiran Haji Saleh, Pemangku Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Bengkel selama 3 hari itu disertai oleh ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas dan Majlis Perundingan Kampung MPK Daerah Tutong. Majlis diserikan dengan persembahan nyanyian berjudul Oh Kanak-Kanak dan Laba-Laba Hitam menggunakan bahasa isyarat daripada peserta bengkel. Mempelajari kemahiran penggunaan bahasa isyarat memerlukan kekentalan dan ketabahan hati. Beberapa peserta yang ditemui oleh RTB menyambut baik bengkel yang diadakan. Satu ilmu yang baru pada kami. Jadi sebagai satu keuntungan juara kami mendapatkan kursus macam mana. Salah satu daripada keuntungannya adalah barangkali sangat berguna kepada kami orang warga emas ni, terutama sekali dalam berkomunikasi barangkali kemungkinan sama orang-orang yang berkeperluan khas. Kami mempelajarinya banyak kemudahan, lagipun pada mula-mula tu memanglah ketani janggal sebab ketani belum faham. Tetapi sudah mempelajari, alhamdulillah memahami, ketani boleh berkomunikasi dengan orang OKU. Itu yang manfaatnya, alhamdulillah. Kaedah mendapatkan data-data bagi kajian kualitatif sama ada data dalam bentuk PDF, gambar, teks dan secara dalam talian online antara pengalaman yang dikongsikan kepada para peserta yang mengikuti Upskilling and Reskilling Program and Vivo 12 Hands-on Training Qualitative Data Analysis, kursus 2 hari anjuran Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa disertai oleh 50 orang peserta. Kursus disampaikan oleh Dr. Dayang Hajah Tiawa binti Awang Haji Hamid, penolong kanan Profesor Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Yunisa dan Profesor Ajung, Profesor Dr. Haji Abdul Hafiz bin Haji Omar, Universiti Teknologi Malaysia UTM. Semasa kursus, para
serta diberikan pendedahan tentang pengenalan kepada penyelidikan kualitatif, kaedah mendapatkan data-data bagi kajian kualitatif sama ada data dalam bentuk PDF, gambar, teks maupun data yang diperolehi secara dalam talian. Okey, pemahaman hukum dengan sebutan. I think it's the first time that they did this NVivo program. I think it is very good because we are in a research department. We are doing analysis of both quantitative and qualitative. And when they introduce this software as an analyzing qualitative data, so it is very useful for us. Program ini untuk para penyelidik sangat bersesuaian lah. Sangat bermanfaat kerana dengan menggunakan sistem NVivo 12 ini ia akan memudahkan lagi penyelidikan dan juga yang kita ni melancarkan kita ni punya dapatan selepas penyelidikan itu. Dan bagi saya juga software ini sangat membantu untuk mengenal pasti kita ni punya skop dan juga objektif pengajian lah. Alhamdulillah sangat membantu dari segi orang-orang yang suka mengkaji, research, mengkaji dapatan data, macam mana jadi apa konsep yang perlu dalam seorang pengkaji. Jadi di sana diajarkan bagaimana kajian kualitatif ini, bagaimana caranya supaya dapatan yang kita ni analisis satu berkualiti dan juga tepat apa yang tani kaji. Peringkat akhir pertandingan memasang bagi pelajar program pravokasional peringkat negara 2020, anjuran Kementerian Pendidikan melalui Unit Pendidikan Khas diadakan pagi tadi di Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTA Kampus Sultan Saiful Rijal. Pertandingan melibatkan 6 kumpulan terdiri daripada pelajar-pelajar pravokasional dari Sekolah Menengah Masin, Sekolah Menengah Saidina Husin, Sekolah Menengah Katong, Sekolah Menengah Saidina Abu Bakar, Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar dan Sekolah Menengah Perdana Wazir. Setiap pasukan menyediakan dan mempersembahkan 3 hidangan dengan tema mini pasar malam kepada panel juri. Keputusan pertandingan akhir akan diumumkan pada hari Khamis 12 November 2020. 55 guru pendidikan Islam dari sekolah dan maktab kerajaan serta swasta terpilih bagi mengikuti kursus Training of Trainer bagi program pembelajaran Al-Quran yang dikendalikan oleh Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui Pusat Ilmu Teras. Dalam kursus tersebut, setiap kumpulan guru perlu menghadiri dan menyelesaikan modul-modul yang disediakan yang merangkumi 23 jam jumlah keseluruhan kursus. Antara modul yang disampaikan antaranya pengantar ilmu Al-Quran, kaedah tilawah Al-Quran, tajwid Al-Quran, kaedah alternatif pengajaran Al-Quran, kaedah multimedia pengajaran Al-Quran dan praktik kaedah alternatif pengajaran Al-Quran yang akan disampaikan oleh para pensyarah Kupu SB. Selain meningkatkan kemahiran tenaga pengajar Al-Quran agar dapat membimbing dan memberikan latihan kepada guru-guru atau tenaga pengajar Al-Quran yang lain, kursus seumpamanya juga dihasrat dapat meningkatkan kemahiran pedagogi terkini guru dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran berasaskan SPN 21. Pusat Pendermaan Darah memerlukan semua jenis darah A, B, AB dan O bagi kegunaan pemindahan darah pesakit-pesakit, terutama bagi pesakit thalassemia dan pesakit yang akan menjalani pembedahan. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan melalui Pusat Pendermaan Darah, Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah pada hari Sabtu, 7 November 2020. Kempen akan diadakan di Pusat Sumber Pelajar Kampus IBTA Sultan Saiful Rijal, Jalan Muara bermula pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Pusat pendermaan darah juga akan dibukakan kepada orang ramai pada hari yang sama bermula pukul 7 malam hingga 9 malam.
Bagi makluman lanjut atau membuat tempahan bagi mengadakan kempen derma darah, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 224-2424 sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau email ke bloodbank@moh.gov.bn atau ikuti Pusat Pendermaan Darah di Instagram dan Facebook @bloodbank.repas. Dua lelaki warga negara Indonesia didakwa atas kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Kedua-dua lelaki berkenaan ditangkap semasa operasi Pumpung Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Daerah Belait di sebuah rumah di Jalan Maulana, Kuala Belait pada 2 November 2020. Nur Ma'rif, 55 tahun, didakwa atas dua kesalahan iaitu Bab 6-1-C Akta Imigresen Penggal 17 kerana masuk secara haram ke negara ini yang membawa kepada hukuman 6 bulan penjara dan Bab 36 Akta Imigresen Penggal 17 kerana masuk semula ke negara ini setelah sah diusir yang membawa hukuman 1 tahun 2 bulan penjara. Sementara itu, Antok Wibowo, 32 tahun, didakwa atas kesalahan di bawah Bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17 kerana tinggal di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Dia dihukum 4 bulan penjara dan 3 kali sebatan. Seorang lelaki warga negara Indonesia didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksaise 2006. Subroto, 55 tahun, didapati memiliki 4 karton dan 124 paket rokok pelbagai jenis dan dikenakan hukuman denda berjumlah RM12,800 atau 13 bulan penjara jika gagal membayar denda. Pesalah didapati melakukan kesalahan tersebut di Flat Kenjam, Kampung Kianggeh oleh penguat kuasa Jabatan Kastam dan Eksaise Diraja. Pesalah gagal membayar denda dan dipenjarakan bermula hari ini. Sementara itu, kesemua barang yang terlibat dihukum rampas untuk dimusnahkan. Para pemain golf boleh bermain sambil menderma dalam pertandingan golf amal Pusat Ehsan ke-20 Anjuran Pusat Ehsan Al-Amira Al-Hajjah Mariam yang akan diadakan di Kelab Golf Pantai Mentiri pada 27 hingga 29 November ini. Perkara tersebut dinyatakan oleh pemangku pengerusi Lembaga Amanah Pusat Ehsan Al-Amira Al-Hajjah Mariam selaku penasihat jawatan kuasa penganjur kejohanan golf amal Pusat Ehsan pada sidang media mengenai pertandingan berkenaan di kelab tersebut pagi tadi. Menurut Datuk Peruka Haji Muhammad Alimin bin Haji Abdul Wahab, selain mengutip dana pusat berkenaan, kejohanan juga sebagai sebahagian dari kempen kesedaran awam berterusan bagi pusat berkenaan terhadap pemedulian dan penjagaan orang kurang upaya. Tambahnya, pertandingan akan diadakan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Awang Suruji bin Haji Setia, pengerusi jawatan kuasa penganjur kejohanan pula menjelaskan, kejohanan akan dikendalikan berdasarkan sistem 36-stroke play. Yuran pendaftaran bagi kejohanan golf amal ialah RM100. Maklumat lanjut, hubungi Kelab Golf Pantai Mentiri di talian 2791021.